Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 11 Julai 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof telah menyempurnakan Majlis Penyampaian Bakul Makanan, Pakej Pelindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih bagi kawasan Parlimen Petrajaya pada Sabtu. Simbolik penyampaian bantuan bakul makanan program pemulih tersebut bermula di Kampung Sungai Bedil Besar untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semariang, Kampung Gitak Baru untuk kawasan Dun Tupong dan Dewan Serbaguna Kampung Kudai Lama untuk kawasan Satok. Ditemui media selepas majlis penyampaian tersebut, Datuk Seri Fadilah berkata seramai 5,000 ketua isi rumah KIR daripada golongan sasar dalam kawasan Parlimen Petrajaya akan mendapat manfaat daripada program bakul makanan tersebut. Ujar beliau, Kerajaan Persekutuan telah memberikan peruntukan sebanyak RM300,000 kepada setiap kawasan Parlimen untuk mengagihkan bekalan makanan kepada mereka yang memerlukan. So basically, seperti mana kita sedia maklum, dah diumumkan bahawa Kerajaan Persekutuan dah memberi peruntukan sebanyak RM300,000 untuk setiap kawasan Parlimen. Tak kira sama ada daripada pihak kerajaan maupun bangsa, untuk mengagihkan bekalan makanan kepada mereka yang memerlukan, yang dikenal pasti di peringkat kawasan Parlimen. Jadi kalau kita mengikut apa yang telah diumumkan, daripada RM300,000, setiap isi rumah akan dapat RM100 nilainya. Tapi apa yang kita lakukan disebabkan yang dikenal pasti di kawasan Parlimen Petrajaya ini agak ramai, memang kita tak dapat nak cover keseluruhan. Jadi kita dah agihkan dengan nilai RM60 setiap keluarga isi rumah. Jadi sejumlah 5,000 orang dikenal pasti daripada 3 kawasan Dun di Parlimen Petrajaya. Jadi hari ini kita mulakan agihan. Tambah beliau, program tersebut merupakan kesinambungan dan tambahan kepada program Pusat Khidmat Petrajaya yang sentiasa menyalurkan bantuan kepada golongan bersasar secara berterusan. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga ahli Parlimen Petrajaya memaklumkan bahawa Pusat Khidmat Petrajaya juga sentiasa mengalung-alungkan maklumat daripada orang ramai sekiranya ada penduduk yang memerlukan bantuan dalam kawasan Parlimen berkenaan yang tercicir daripada senarai penerima bantuan. Maklumat boleh disalurkan dengan menghubungi pegawai-pegawai Pusat Khidmat P194 Petrajaya seperti berikut. Berita di Gedong, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Sukri, telah menyempurnakan simbolik program bantuan bakul makanan di bawah Pakej Pelindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Gedong. Turut disampaikan bantuan makanan daripada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim kepada penghulu zon Gedong proper, Abang Roni Abang Saadli dan Tuai Rumah Kampung Sapau Gedong, Jeram Mikai bertempat di Anjung Usahawan Gedong. Menurut Datuk Seri Nancy, pengagihan akan dilaksanakan secara berperingkat kepada golongan yang benar-benar memerlukan mengikut senarai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi Parlimen Batang Sadong. Selain daripada peruntukan yang diberi oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, kita juga ada menerima peruntukan derma daripada peribadi, walaupun tak banyak, ada 20,000. Kita gunakan untuk mengagihkan bakul makanan ini kepada golongan asnaf mengikut senarai daripada Jabatan Kebajikan untuk Parlimen Batang Sadong. Jadi sebab itu kita serahkan pengagihan itu, dan sebab itu Yadim bersama dengan kita pada hari ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan simbolik penyerahan tersebut pada Jumaat. Tambahnya, peruntukan di bawah Kerajaan Persekutuan kepada setiap ahli Parlimen bernilai RM300,000 pula akan diagihkan kepada seramai 4,800 KIR termasuk penerima e-kasih dari Dun Gedong dalam masa terdekat. Jadi kita tidak mahu ada perpindihan. Jadi kita akan mengagihkan lagi, tidak lama lagi, untuk menggunakan peruntukan di bawah Persekutuan. Ini adalah kerana kerjasama kita bersama ADUN dan kita kongsikan kos itu supaya lebih ramai yang menerima. Kalau dikira seorang saja ADUN dan juga ahli Parlimen memberi mengikut secara individunya memang tidak mencukupi. Jadi untuk kita membantu keseluruhan rakyat kita perlu bekerjasama dan kita bersyukurlah kerana kerja-kerja seperti ini
sentiasa berjalan dengan lancar. Pada hari yang sama, Datuk Seri Nancy Sukri turut menyempurnakan simbolik program bantuan makanan di bawah pakej pemulih bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan. Beliau bersama ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Dris juga menyaksikan simbolik penyerahan sumbangan Yadim sebanyak 154 pek makanan untuk Dun Simunjan dan 380 pek lagi untuk Dun Batang Sadong. Datuk Seri Nancy melalui sidang media di Rumah Rehat Sri Simunjan berkata, sebelum ini telah ada penyerahan bekalan makanan dari Adun ke setiap rumah untuk setiap dun di bawah Parlimen Batang Sadong. Adun telah memberi setiap rumah, setiap rumah tetangga di kawasan setiap dun di bawah Parlimen Batang Sadong. Jadi ini adalah khas untuk mereka di bawah golongan asnaf. Kerajaan, daripada agensi-agensi lain dan juga daripada NGO, semuanya membantu rakyat kita yang memerlukan. Katanya lagi, pengagihan bantuan makanan sentiasa dilaksanakan sepanjang pandemik COVID-19 dan setiap rakyat, terutamanya golongan yang benar-benar memerlukan, tidak akan terlepas untuk menerima manfaat daripada bantuan tersebut. Selain Dun Gedong dan Dun Simunjan turut menerima bantuan makanan di bawah pakej pemulih ialah Dun Sadong Jaya pada Jumaat. Datuk Seri Nancy Sukri bersama ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya, Irsinia Aidil Lariwo, turut menyaksikan penyampaian sumbangan Yadim kepada golongan yang memerlukan bertempat di rumah komuniti Sadong Jaya. Sumbangan telah disampaikan kepada penghulu, ketua kampung dan kapitan yang mewakili kampung Sepayor, Semera, Jemukan Cina, Iboy, Pelandok, Cair Sadong Laut, Sadong Jaya Ulu dan Kampung Bilis. Sementara itu, Ketua Kampung Sadong Jaya Laut, Ramani Tobek ketika ditemu bual merakamkan ucapan terima kasih kepada penderma prihatin yang membantu meringankan beban rakyat termasuk menghargai usaha kedua-dua wakil rakyat tersebut. Bagi wakil penerima Kampung Jemukan Cina, Kapitan Lee Kim Yep juga senada dalam menghargai usaha semua pihak yang amat menitik beratkan kebajikan rakyat. Manakala Ketua Kampung Semerak Hilir, Lacak Sobeng pula berharap agar inisiatif sedemikian dapat diteruskan sepanjang pandemik COVID-19 masih menghantui negara, memandangkan semua rakyat sememangnya terkesan dan amat memerlukan bantuan. Berita seterusnya, sokongan dari Badan Bukan Kerajaan NGO amat dialu-alukan dalam usaha mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Sarawak. Ini dijelaskan Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis sambil merujuk kepada inisiatif Pusat Agape Sibu yang melaksanakan program vaksinasi untuk orang kelainan upaya OKU, ibu bapa mereka serta petugas di pusat berkenaan. Katanya, kerjasama seperti itu diyakini akan dapat membantu mempercepatkan usaha kerajaan Sarawak menamatkan program vaksinasi ini pada pertengahan Ogos depan seperti yang disasarkan. With this cooperation, we can speed up the vaccination program for those OKU and those who are within this SIG organization and this Agape plus their parents. Orang penjaga. Jadi kita berharaplah center ini Agape dapat tolong kita to speed up vaccination program so that we can complete by August. Middle of August we can complete all the vaccination throughout Sarawak.
Ditemui media selepas meninjau proses vaksinasi di Pusat Agape Sibu pada Jumaat, Datuk Francis yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang berharap kerjasama dari pusat itu dapat diteruskan pada masa akan datang untuk membantu golongan OKU itu dalam program berlainan. Sementara itu, pakar perunding pediatrik Hospital Sibu, Dr. Toh Tek Hock berkata sebanyak 375 dos kedua telah diberikan kepada OKU dan ibu bapa mereka pada program tersebut yang diadakan selama 3 hari. Hari ini kita memberi dos kedua kepada orang kurang upaya sama dengan keluarga, ibu bapa, keluarga mereka. Ini adalah dos kedua lah untuk COVID vaccine, di mana kita dah 3 minggu dulu kita dah habis memberi dos pertama. Jadi hari ini kita akan memberi 375 dos kepada orang kurang upaya bersama dengan ibu bapa dan keluarga mereka. Kita memberi vaksin ini di Pusat Agape sebab kita rasanya untuk sesetengah orang kurang upaya seperti mereka yang ada autism, kurang upaya intelek, adalah lebih sesuai, lebih selesa untuk mereka mendapat vaksin ini di Pusat Agape. Sebab Pusat Agape adalah satu pusat komuniti untuk orang kurang upaya. Sementara itu, pada sebelah petang, Datuk Francis telah berkesempatan melawat tapak projek Rumah Seri Kenangan Sibu untuk melihat perkembangan status penyiapan rumah orang tua tersebut. Projek tersebut telah bermula pada 2 Januari 2019 dan dijangka siap pada 1 Januari 2021, namun ditangguhkan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Datuk Francis, usaha perlu dilakukan untuk mencari jalan bagi menyiapkan projek tersebut dengan segera. So, first, kita mau cari cara how to expedite the project ini boleh disiap. So, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengarah karena she's very concerned about this project, very concerned, dan kami cepat apabila Menteri Datuk Seri menerima akses dulu within the 3 days we arrange to go to Seri Kenangan di Kuching dan hari ini di sini. So we have to brief our minister and to go back to Yang Amat Berhormat Menteri. At least we update him on this project. Difahamkan kemajuan projek tersebut telah mencapai sebanyak 95% pada 9 Julai 2021. Antara kemudahan dan fasiliti yang terdapat di Rumah Seri Kenangan ini nanti adalah blok pejabat, Dewan Zamrud dan Dewan Makan, asrama lelaki dan perempuan, rumah pengawal, menara air, rumah sampah, MSB blok, hose reel, pump set, tank room dan covered walkway. Selanjutnya, projek pembinaan stesen pam penggalak air dan tangki air aras tinggi bakal memberi manfaat besar kepada penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Meradong yang mana sebelum ini kerap mengalami masalah gangguan bekalan air. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hee memberitahu stesen pam penggalak air dan tangki air aras tinggi 6Q telah pun siap manakala stesen pam penggalak air KJD Bintango masih lagi dalam proses pembinaan yang dijangka siap September ini. But now we are still waiting for the pipeline from Bulat Junction up to the two booster pump, so that the two high-level water tanks can have the water supply. So I hope with the completion of the pipeline and the high-level water tank, the low water pressure in daerah Meradong will be resolved once and for all. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan ke kedua-dua lokasi itu pada Jumaat. Sejurus selepas itu, Datuk Ding telah melakukan tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Bintango bagi melihat sendiri kelancaran proses pemberian vaksin di mana seramai 600 orang menerima suntikan vaksin dos kedua pada hari tersebut.
Adun meradong itu turut menyeru penduduk yang tercicir nama atau belum mendaftar sebagai penerima vaksin segera berbuat demikian dengan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di kawasan masing-masing. Beliau berharap setiap lapisan masyarakat di daerah Meradong menerima suntikan vaksin berkenaan secepat mungkin kerana ia akan mengurangkan risiko dari dijangkiti wabak COVID-19. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.